oleh para malaikat. Maka Rasulullah berkata kepada para malaikat, hum ashabi. Wahai para malaikat, kenapa dihalang orang ini daripada minum? Bukankah mereka ini sahabat-sahabat aku? Aku kenal. Ni orang semayang. Sebab Nabi kenal muka, wajah bercahaya, kesan wudu. Lalu dijawab para malaikat, ma tadri ma ahdasu ba'dak. Wahai Rasulullah, Tuan tidak tahu apa mereka lakukan selepas kewafatan Tuan. Bila dengar perkara tadi, Nabi sebut suhqan. Pergi berambus kamu semua, pergi berambus kamu semua. Nabi halang. Ulama yang mensyarahkan hadis ni kata, golongan yang dihalau daripada minum ini ialah pertama golongan munafik. Mana munafik ni zahir Islam. Munafik ni semayang. Jangan kita kata munafik tak semayang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, munafik semayang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Munafik ni sembahyang, cuma yang membezakan dia dengan orang yang beriman, apabila mereka bangkit untuk sembahyang, bangkit dalam keadaan malas. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sembahyang mereka dalam keadaan riak dan tiada mengingati Allah kecuali sedikit. Mana munafik ni sembahyang. Maknanya maksudnya orang yang dihalau daripada kolam ini oleh Rasulullah ialah golongan munafik. Walaupun wajah mereka terdapat kesan wudu. Terdapat juga huraian yang kata yang dihalau ini ialah ahlul kabair, pelaku-pelaku maksiat dosa besar di kalangan umat Nabi Muhammad. Orang ni pun tak boleh minum di kolam. Itu pendapat golongan yang pertama lah. Tapi pengarang ni juga disebut kepada kita, ada pendapat yang kata ahli neraka pun ada yang berpeluang minum di kolam. Ada. Ini pendapat ni, tak kisah kita benda ni tak payah nak didebat-debatkan sangat. Ada ulama kata tak boleh minum ahli neraka, ada yang kata boleh minum. Ini pendapat ni dia nakal. Terdapat kaul, dia kata, bahkan kaul ini atas kaul yang sahih. Maknanya pengarang memilih pendapat mengatakan terdapat segelintir ahli neraka dapat minum kolam Rasulullah. Sebab apa dia boleh minum? Mungkin ahli neraka ni jenis orang semayang juga. Nak kena ingat, dia semayang. Dosa dia apa dia? Dosa harta. Nampak? Dosa dia apa? Dosa dia menyakitkan orang lain, jiran dia dan seumpamanya. Dosanya apa? Dosanya yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Nampak? Jadi dia ni mungkin boleh minum. Berdasarkan pendapat ni, kata pengarang, qaul yang sahih, pendapat yang sahih, terdapat sekumpulan ataupun segelintir ahli neraka yang dapat minum kolam Rasulullah. Ya. Jadi istimewanya mereka ini walaupun masuk neraka, bukanlah istimewa, masuk neraka mana ada istimewa. Ya. Jadi maknanya lebih sikit berbanding dengan ahli neraka yang lain. Mereka ini tidak lapar dan dahaga dalam neraka. Tapi kena lanyak, kena pukul, kena seksa. Cuma seksa dalam bab makan minum dia tak ada. Kerana kita tahu ahli neraka ni antara seksa ni ialah lapar dan dahaga. Ya, lapar. Apa makanan dalam neraka ni ada jenis buah zakum. Kalau dia dahaga, minuman yang ada dalam syurga ni ada beberapa jus. Jus yang pertama hamim, tembaka cair. Jus yang berikutnya apa dia? Ya, Rislin. Ya, jus yang berikutnya apa dia lagi? Danur, air peluh. Air peluh ahli neraka, air yang keluar daripada kemaluan ahli neraka yang berzina. Itu jadi minuman ahli neraka. Jadi kalau orang ahli neraka yang dapat minum kolam Rasulullah, dia tidak diseksa dalam bentuk itu. Dia kena seksaan lain lah. Ya, tapi naya juga. Cuma mungkin nak dibandingkan dengan yang lain, dia tidak mendapat seksaan macam tu. Jadi kata pengarang, bila dia masuk neraka, sentosa rongganya daripada terbakar dan jangan lapar daripada dahaga. Jadi dia nikmat kesusahan lapar dahaga tak ada dalam neraka lah. Tapi kesusahan yang lain dibakar dan seumpamanya. Baik. Dan kaul yang sahih adalah haud itu dahulu daripada sirat dan dahulu daripada timbang, seperti kata jumhur ulama. Kerana bahawasanya
segala manusia keluar daripada kubur mereka itu sangat dahaga, dan supaya mungkin minum satu kaum dan ditolakkan yang lain, kerana bahawasanya jikalau ia kemudian daripada sirat, maka tiada sah ditolak seseorang daripadanya kepada neraka. Maka bahawasanya orang yang melampaui akan sirat itu tiada kembali lagi kepada neraka selama-lama. Jadi di sini berdasarkan dalil-dalil yang ada, memang ada dua hadis berkenaan dengan kolam ni. Kolam ini sebelum siratal mustaqim kah atau selepas siratal mustaqim? Satu pendapat kata sebelum kolam, sebelum siratal mustaqim. Logiknya dia kata sebab kita bangkit daripada kubur dahaga, jadi kita nak cari air lah. Pada masa kita menunggu beribu-ribu tahun tu, itulah kita perlukan air, kerana nak meneruskan perjalanan yang panjang, menunggu lagi, ya, menunggu perintah Allah, nak dihisab, nak ditimbang, nak melalui siratal mustaqim. Ini semua perlu air, perjalanan yang panjang, puluhan ribu tahun. Jadi dia kata kalau lepas siratal mustaqim, mana mungkin ahli neraka boleh minum? Betul juga, kerana ahli neraka ni dia tak akan lepas siratal mustaqim. Nah, ini argument dia, argument yang mengatakan bahawa dia sebelum sirat. Kata Al-Ghazali, ni apa kata Imam Ghazali dalam bab ni? Telah tersalah oleh setengah salah pada katanya bermula haud itu kemudian daripada sirat. Dan kata Syekh As-Suhaimi, Al-Ghazali dia kata, ya, dia orang yang kata selepas siratal mustaqim tu tak betul, kata Al-Ghazali. Dia sebelum. Al-Ghazali dia memilih pendapat kolam terletak sebelum siratal mustaqim, ya. Kata Syekh As-Suhaimi, telah tersalah kerana kata setengah mereka itu Nabi SAW ada dua haud, yakni dua kolam. Satu haud daripada sirat pada mauqif, yakni bumi mahsyar, dan satu haud kemudian daripadanya. Dan sesungguhnya telah datang warid bahawa tiap-tiap seorang Nabi satu haud yang akan datang pada dia oleh umatnya. Baik. Jadi kata seorang ulama lagi nama Syekh Suhaimi, ya, dia kata ginilah, benda ni tak payah nak debat banyak-banyak. Dalil cerita tu seolah-olah ada dua, ya. Ada dalil kata sebelum kolam, ada kata dalil yang kata lepas kolam, lepas siratal mustaqim. Jadi kata Syekh Suhaimi, senang cerita ginilah, kemungkinan yang berlaku Nabi SAW ada dua kolam. Makna kolam Rasulullah tu agaknya besar macam mana, ya. Ini siratal mustaqim, kolam di padang mahsyar, dia bersambung, sambungan dia dengan lepas siratal mustaqim. Betul juga, kerana Allah Ta'ala bukan susah nak buat dua kolam. Bukan macam kita nak buat dua masjid minta peruntukan yang lain. Allah Ta'ala bukan macam tu. Apa susahnya? Jadi dia kata senang cerita, tak usah kita nak bahas panjang sebelum ke sesudah, terima saja berdasarkan keterangan dalil, kita terima dua-dua hadis. Jadi kita kata bila kita terima dua-dua hadis, kolam itu ada sebelum dan kolam itu ada selepas. Sebelum tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan dahaga daripada kesusahan di padang mahsyar. Selepas tujuannya untuk apa? Sebagai persiapan nak masuk ke dalam syurga. Lepas lalu perjalanan yang panjang di atas siratal mustaqim. Kan ke siratal mustaqim 21,000 tahun. Penat dah berjalan situ, berhenti sekejap minum. Itu pandangan Syekh Suhaimi. Jadi bab ni kita tak payah bahas, ya, tak payah kita nak bahas sama ada sesudah ataupun sebelum. Cuma yang menjadi satu perkara yang penting berkenaan dengan kolam Rasulullah SAW ini, daripada satu hadis, ya, Rasulullah SAW ada banyak sebut berkenaan dengan peristiwa kolam ini kepada para sahabat. Dalam satu hadis yang terkenal, seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah SAW, lalu dia kata, ya Rasulullah, aku atas dunia ini tidak hendak minta apa-apa daripada Tuhan. Tak ada apa keinginan, ya. Aku tak ada nak minta projek, tak ada nak minta jawatan, tak ada, ya Rasulullah. Cuma aku tangguhkan permintaan aku untuk hari akhirat. Aku dunia tak ada, hajat dunia tak ada, ya Rasulullah. Aku hendak hajat akhirat.
supaya Tuhan memberi syafaat kepada aku. Lalu apa jawab Rasulullah? Ya, engkau akan dapat syafaat aku di hari akhirat, pertolongan aku pada kesusahan hari akhirat. Kemudian lelaki ini bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau Tuhan nak tolong aku, mana nak cari Tuhan? Mana kita punya tempat appointment? Nanya tempat appointment kat mana? Padang Mahsyar luas. Ni tak? Bukan ada alamat. Nak bagi alamat, lot sekian-sekian boleh nak jumpa. Ni Padang Mahsyar. Maka berkatalah Rasulullah SAW, tunggulah aku di kolam. Nabi kata nak minta tolong aku, tunggu kat mana? Tunggu kat kolam. Cari aku di kolam. Indah hud, kata Rasulullah. Kemudian lelaki dia bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau saya cari tiba-tiba Tuhan tak ada kat kolam. Maklum orang ramai. Oh ni lelaki ni, sahabat tuan-tuannya, dia prihatin sangat. Tapi jadi hikmahnya ada sahabat jenis macam ni, dia bagi maklumat pada kita. Kalau sahabat tu tanya, tunggulah kat kolam. Yelah, tak adalah maklumat kita. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kalau saya tak jumpa Tuhan di kolam, cari punya cari tak jumpa, nak cari kat mana lagi? Tunggulah aku sebelum engkau melintas siratal mustaqim, kata Nabi. Jadi berdasarkan hadis ni, faham ulama kolam sebelum sirat. Ya. Jadi kata Nabi, kalau tak jumpa aku di kolam, tunggu sebelum engkau melintas. Jumpa aku akan bagi syafaat. Jadi hadis ni jadi satu pengajaran kepada kita, ya. Satu pengajaran kepada kita bahawa dua tempat yang kita boleh mohon syafaat pada Rasulullah, iaitu di kolam dan sebelum melintas siratal mustaqim. Kerana hadis ni pengajaran dia bukan kepada para sahabat. Sahabat seorang ni. Takkan Nabi nak tunggu dia seorang. Ya, Nabi ni umat, kepada seluruh umat. Jadi maknanya kita nak cari Rasulullah pertama sekali dekat kolam. Dan selepas itu kita boleh cari Rasulullah SAW, ya, sebelum kita melintas siratal mustaqim. Dalam satu hadis yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, ada hadis berkenaan dengan hadis akhir zaman, ya. Ada hadis berkenaan dengan hadis akhir zaman. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, satulqawna ba'di atharah, ya. Kamu akan jumpa selepas daripada zaman aku, terdapat pemimpin-pemimpin yang melebihkan kepentingan diri mereka sendiri. Ini dalam bab atharah, dalam bab mengutamakan diri sendiri, ya. Terdapat pemimpin-pemimpin yang mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri, ya, dan mengabaikan orang ramai. Jadi Rasulullah SAW berpesan dalam perkara ini, fa idza ra'aitum zalika fasbiru. Kalau kamu berhadapan dengan keadaan di mana pemerintah asarah ni dihuraikan oleh ulama hadis, pemerintah yang mengambil kepentingan diri sendiri, tidak mengambil berat hal ehwal rakyat, menginai rakyat. Apabila berlaku keadaan ini, kata Nabi, bersabarlah kamu sampai kamu berjumpa dengan aku di kolam. Nabi sebut, kalau kamu berhadapan dalam keadaan ini, kata Nabi, bersabarlah. Apa maksud huraian para ulama? Huraian para ulama, apabila kita berhadapan dengan pemerintah yang zalim, pemerintah Islam yang zalim, yang kezalimannya itu, ya, melampau. Sampai kata Nabi di sini, asarah ni maksudnya di sini, wa yu'thiruna ahwa'ahum 'alal haqq wa yasrifuna al-fai' li ghairil mustahaq. Huraian hadis dia kata, pemimpin yang mengutamakan hawa nafsu mereka daripada kebenaran dan membelanjakan harta fai', yakni harta apa dia? Harta negara, ya, pada benda yang tidak berhak. Jadi kata Rasulullah, kalau berlaku keadaan itu, hendaklah kamu bersabar. Huraian pada ulama bersabar ni bukan makna bersabar kita berdiam diri. Maksudnya kita telah menjadi kewajipan kita nasihat kepada pemimpin. Wajib nasihat. Tapi dalam masa yang sama wajib taat pada perkara-perkara perintah yang tidak bercanggah dengan